بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته للنبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أرواح والدينا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Yang dihormati Tuan Nazir, Tuan Imam, Tuan Bilal, pegawai serta ahli jawatan kuasa Masjid Al-Makmur Kampung Tanjung Sepat, yang dimuliakan para alim ulama di kalangan tuan-tuan dan juga puan-puan, mantan nazir kita, seterusnya muslimin muslimat, hadirin hadirat. Pertama dan selama-lamanya marilah kita merafakkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah kurnia rahmat Allah dapat kita berkumpul bertemu pada malam ini bagi menyambung pengajian kita dalam kitab Faham Faraid. Mudah-mudahan perjumpaan kita pada malam ini sedikit sebanyak dapat memberi kefahaman kita berkaitan tentang faraid, yang mana dapat membantu kita daripada terjerumus daripada memakan harta secara batil, na'udzubillah. Alhamdulillah dah ada TV. Sebelum ni tak ada ya. Saya baru tanya WhatsApp dengan Cik Izham berkenaan dengan projektor kalau ada. Jadi alhamdulillah kalau dah ada, minggu depan kita akan terus sambung dengan saya punya tablet, dan kita boleh tengok kitab secara PDF terus. Jadi semua boleh lihat, dan untuk buat kira-kira pun kita boleh, tak perlu buat lagi dah. Jadi mudah, gunakan manfaat teknologi yang ada untuk kebaikan. InsyaAllah malam ini kita sambung pada muka surat 67 dalam bab sebab pusaka. Asbabul irthi. Terdapat 4 sebab yang membolehkan seseorang penerima harta pusaka. Yang pertama dengan sebab an-nikahu, iaitu dengan sebab pernikahan. Pernikahan yang sah antara suami dan isteri berlandaskan rukun-rukun dan syarat-syarat perkahwinan yang telah disyariatkan. Di antara dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Dan bagi kamu suami-suami 1/2 daripada harta yang ditinggalkan oleh isteri-isteri kamu jika mereka tidak mempunyai anak. Di sini ayat di sini Allah menerangkan bahawasanya siapa yang dapat suami. Atas sebab apa suami dapat? Sebab pernikahan.
Ini salah satu sebab seseorang itu membolehkan dia untuk menerima harta pusaka. Selagi ikatan pernikahan itu masih ada, selagi itulah suami dan isteri saling mewarisi walaupun apa-apa yang berlaku di antara mereka, seperti isteri derhaka, suami curang dan sebagainya. Selagi mana masih ada ikatan suami isteri, maka salah satu antara keduanya saling mewarisi. Sekalipun bercerai tetapi belum tamat iddahnya. Ini cerai yang boleh rujuk raj'i. Bukan talak bain tetapi talak raj'i. Talak raj'i 1 dan 2. 3 dah tak boleh rujuk. 1 dan 2 dan masih lagi dalam tempoh iddah. Iddah 3 kali suci, salah satu quru'. Bercerai, kemudian belum habis iddah, meninggal dunia suami ni, isteri dapat tak mewarisi? Dapat. Walaupun dah bercerai tetapi masih ada iddah, selagi itu dia boleh mewarisi harta suaminya. Begitulah sebaliknya. Pernikahan ini membolehkan mereka mempusakai antara satu sama lain walaupun tidak berlaku persetubuhan. Aku terima nikahnya si Fulanah binti si Fulan dengan mas kahwin RM80 tunai. Jadi imam pun tanya saksi, sah. Meninggal dunia. Malam dia, tak sempat malam pertama. Meninggal dunia, sah tak ikatan suami isteri? Sah. Rukun nikahnya cukup. Ada lelaki, ada perempuan, ada ijab qabul, ada 2 orang saksi, sah. Maka meninggal dunia walaupun belum berlakunya persetubuhan, maka ianya dianggap ikatan perkahwinan dan boleh mewarisi antara satu dengan yang lain. Diriwayatkan oleh Al-Qamah bahawa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu telah memberikan hak harta pusaka kepada seorang balu walaupun dia tidak pernah disetubuhi oleh suaminya selepas mereka berkahwin. Dan Ma'qal bin Sinan Ashja'i telah bersaksi bahawa Nabi SAW telah memberikan hukum yang sama seperti mana yang dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud kepada Buru' binti Washiq, riwayat At-Tirmizi. Adapun pernikahan yang tidak sah, lelaki dan perempuan tidak dapat mempusakai antara satu sama lain kerana mereka bukan suami isteri yang sah. Jika anak dilahirkan dalam pernikahan tersebut, anak itu hanya mewarisi dan diwarisi sebelah ibunya sahaja. Kalau na'udzubillah lahirnya anak yang tidak sah taraf, walaupun suami lelaki yang menghamilkan wanita itu bertanggungjawab nikah selepas mengandung, anak ini tadi dikategorikan sebagai anak tidak sah taraf. Haram dinasabkan kepada bapa dari sudut biologinya, ya bapanya. Tetapi dari sudut hukum bukan bapanya. Tak boleh dinasabkan, tak boleh dibin atau dibintikan. Bahkan tak boleh juga mewarisi harta daripada bapanya tadi. Tetapi dia boleh mewarisi harta daripada siapa? Daripada ibunya. Dan juga daripada saudara-saudaranya yang seibu. Kerana anak ini tidak ada bapa. Anak ini tidak ada bapa. Jadi sepatutnya dalam Islam, bagi anak yang tidak sah taraf ini dibin atau dibintikan dengan siapa? Dengan ibunya sepatutnya. Tetapi tak ada masalah kita nak binkan dengan Abdullah ke, bintikan dengan Abdullah ke, tak ada masalah.
Sebab dari sudut hukum nasab yang haram kepada bapanya tak boleh. Dari segi biologi. Kebetulan tak ada masalah. Niat itu bukan untuk menasabkan kepada bapanya. Allah Maha mengetahui apa yang kita lakukan. Ada orang dia nak mengaburi. Contoh nama anaknya Ibrahim, contoh. Nama ayahnya Ahmad, contoh. Dia letak nama anaknya Ibrahim Ahmad. Bin ni tak ada. Dalam surat beranak Ibrahim Ahmad. Selagi mana dia tak menasabkan, niatnya itu tidak menasabkan, tiada masalah. Jadi nama anak ini ada dua, Ibrahim pun boleh, Ahmad pun boleh. Tetapi kalau dia niatkan untuk menasabkan, maka hukumnya haram. Tak boleh dinasabkan kepada nama bapa angkat dan juga bapa yang tidak sah taraf. Jika anak dilahirkan dalam pernikahan tersebut, anak itu hanya mewarisi dan diwarisi sebelah ibunya sahaja. Bapa dan anak tidak saling mewarisi antara mereka. Nanti kita akan masuk dalam ahli waris. Di kalangan 15 lelaki dan 10 perempuan, adanya bahagian saudara seibu. Ada bahagian saudara seibu sebapa, ada bahagian saudara sebapa. Yang sebapa dia tak ada. Yang seibu sebapa dia tak ada saudara seibu sebapa. Yang dia ada cuma saudara seibu sahaja. Dia boleh mewarisi harta ibunya dan dia boleh mewarisi saudara ibunya sahaja. Jika suami dan isteri bercerai, terdapat dua keadaan, iaitu mereka boleh mewarisi dan mereka tidak boleh mewarisi. Mereka boleh mewarisi jika isteri yang diceraikan dengan talak raj'i. Talak raj'i ini apa dia? Talak yang boleh dirujuk kembali, iaitu isteri yang diceraikan dengan talak 1 atau 2 selepas berlaku persetubuhan dan isteri masih dalam tempoh iddah. Talak raj'i ini mesti kena ada persetubuhan, baru ada iddah. Kalau orang bernikah, aku terima nikahnya dengan mas kahwin sekian-sekian, tunai, imamnya kata sah. Terus dilafazkan cerai, aku talak dengan talak 1. Ada tak iddah bagi perempuan ini? Tak ada. Iddah hanya ada sekiranya wanita tadi disetubuhi sahaja. Berkait tak dengan waris mewarisi? Berkait. Jadi bagi yang dikatakan talak raj'i tadi, sekiranya talak bukan makna mati tadi lain. Mati walaupun aku terima nikahnya pun meninggal dunia, dah boleh waris dah. Tetapi talak yang dikatakan ada iddah ataupun tidak bergantung pada persetubuhan. Ada persetubuhan, adalah iddahnya. Iddah ni hikmahnya apa? Tujuannya apa? Untuk memastikan dalam rahim wanita tadi bersih. Tiada benih. Tiada benih daripada lelaki, suaminya. Untuk apa? Supaya tidak berlaku nasab bercampur, percampuran nasab. Itu hikmah di sebalik adanya iddah bagi wanita. Lelaki ada iddah tak? Ada setengah ustaz kata tak boleh kata iddah. Ustaz, iddah ni untuk perempuan saja. Ada yang kata boleh kita istilahkan iddah, sebab iddah ni maknanya apa? Tempoh. Jadi lelaki ada tempoh menunggu tak untuk berkahwin? Ada. Dua keadaan. Jangan dengar kan. Biasa perempuan je ada iddah. Lelaki ada dua keadaan iddahnya. Yang pertama, bila mana keadaannya? Bila dia dah ada 4 orang isteri. Dia dah ada 4 orang isteri. Dan yang keempat ataupun salah satunya diceraikan dengan talak raj'i. Masih ada ikatan tak? Masih ada. Selagi ada iddah, belum habis iddah. Waktu itu dia tak boleh kahwin dengan mana-mana perempuan lain, sebab kotanya dah cukup 4. Itu satu keadaan. Dan satu keadaan lagi,
apabila dia berkahwin dengan seorang perempuan dan hendak menikah dengan saudara perempuannya, isterinya tadi. Saudara perempuan isterinya, sama ada adik iparnya atau kakak iparnya. Dia tak boleh terus kahwin kerana dalam hukum haram menghimpunkan dua saudara. Tak boleh isteri pertama dan isteri kedua itu saudara, adik-beradik. Kalau nak bercerai, contoh nak lepaskan yang kakak, nak kahwin dengan adik, dia tak boleh terus kahwin. Dia kena tunggu habis iddah bagi yang talak raja'i. Dua keadaan ini, lelaki ada tempoh menunggunya. Sama juga macam perempuan, tempoh menunggu tu berapa lama? Sama macam perempuan. Salasata quru'. Nak pastikan betul-betul dalam rahim wanita tersebut betul-betul bersih, tidak ada benihnya. Ya. Kalau sebab saya pernah jumpa lah, dia ceraikan isteri yang pertama. Dalam masa iddah tu dia berkahwin lagi satu dan dia rujuk isteri pertama dia balik. Dia dapat melepasi syarat poligami. Maksudnya dalam masa itu dia dapat dua isteri balik. Di Malaysia. Di Malaysia. Ya. Wallahu alam, saya tak pasti, saya bukan dalam kepakaran dalam bab undang-undang keluarga. Boleh rujuk dengan pihak paid, sama ada syarat itu kena habis tempoh iddah baru boleh digelar statusnya duda, ataupun belum habis tempoh iddah pun dah di titlenya duda. Kalau titlenya duda, dia tak perlu syarat-syarat untuk berpoligami. Dia sama sahaja macam orang yang bujang, cuma statusnya duda. Yang tu saya kurang pasti, kena rujuk dengan pihak paid, kena dengan pihak jaiz di bahagian undang-undang keluarga. Juru nikah kita pun ada. Benda tu ada berlaku di kalangan. Itu ialah, itu saya faham, maknanya dia menggunakan helah itu untuk berpoligami. Tetapi masuk urusan cerai, dia kena melibatkan dengan pejabat daerah. Dia tak boleh istilah cerai, aku ceraikan kau kat rumah, terus cerai kahwin dengan lain, statusnya duda. Tak jadi. Dia kena daftarkan penceraian itu. Dia kena daftarkan kepada pihak jaiz bahawasanya dia dah bercerai, dan sekiranya perlu dibawa ke mahkamah untuk lafaz cerai supaya jelas dan confirm memang dia dah bercerai dengan isterinya, tarikh sekian-sekian, dah habis tempoh iddah, barulah boleh. Kalau nak rujuk untuk yang rajai, dia boleh, tak ada masalah, boleh rujuk walaupun tanpa kerelaan isteri tadi, sah. Paksa pun dikira ya jadi, sebab dalam tempoh rajai. Tetapi kalau dah habis tempoh iddah, dia tak boleh paksa, kena pujuk balik macam mula-mula kenal dulu. Belanja makan dulu, belanja tengok wayang dulu. Kalau jadi, jadilah. Kalau tak jadi, tak jadilah. Dan kena nikah semula. Dia tak boleh terus rujuk, mesti kena nikah. Jadi saya rasa benda tu mungkin kemungkinan besar tak boleh, cuma terlepas pandang pun isu yang tu. Sebab dia kena daftar dengan pihak pejabat agama. Untuk urusan perceraian, untuk urusan rujuk pun dia kena rujuk dengan pihak pejabat agama. B. Mereka tidak boleh mewarisi jika isteri diceraikan dengan talak bain, iaitu talak yang tidak boleh dirujuk kembali. Bekas suami dan isteri dan bekas isteri tidak boleh mempusakai antara satu sama lain walaupun isteri berada dalam tempoh iddah. Talak bain terbahagi kepada dua. Yang pertama, talak bain bainunah sughra, iaitu isteri diceraikan dengan talak satu atau dua sebelum persetubuhan. B. Dengan talak satu atau dua selepas persetubuhan dan telah tamat iddahnya. Poinnya dekat tamat iddah. C. Secara tebus talak, khulu'. Khulu' ni tebus talak perempuan yang minta, tebus. Talak bain bainunah kubra, iaitu isteri diceraikan dengan talak tiga
sama ada sebelum atau selepas persetubuhan juga tidak boleh mewarisi harta pusaka. Ini dalam bab perkahwinan. Ada jenis cerai yang boleh mewarisi dan ada jenis cerai yang tak boleh mewarisi. Yang kedua adalah kerana nasab, an-nasabu, iaitu keturunan. Hubungan keturunan ialah keturunan hakiki, iaitu ahli keluarga yang mempunyai ikatan pertalian darah dengan si mati seperti ayah, anak, saudara seibu sebapa dan lain-lain. Di antara dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yusikumullahu fi auladikum. Allah taala mensyariatkan, yakni mewajibkan, yusikum. Yusi itu setengah ulama menafsirkan mewajibkan, memfardukan. Mewajibkan bagi kamu tentang pembahagian harta pusaka itu untuk anak-anak kamu. Surah An-Nisa ayat yang ke-11. Dalam ayat lain surah An-Nisa juga, wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudus, dan untuk dua orang ibu bapa bahagian masing-masing 1/6. Ini menunjukkan bahawasanya bapa dapat, anak dapat. Sebab apa dapat? Dengan sebab keturunan nasab. Daripada anak kepada ayah, daripada ayah kepada anak. Hubungan ini terbahagi kepada 4 golongan, iaitu yang pertama golongan atas seperti bapa dan ibu dan ke atas. Bapa kepada bapa, ibu kepada bapa, ibu kepada ibu. Bapa kepada ibu tak termasuk dalam ahli waris. Nanti kita akan masuk dalam 15 lelaki 10 perempuan ahli waris. Golongan atas ini yang berada di atas mati. Ayah, ibu, ayah kepada ayah, ibu kepada ayah dan ke atas. Dan tertibnya yang terdekat akan menghalang yang jauh. Misal kata ada ayah si mati dan ada ayah kepada ayah si mati, datuk. Maka datuk ini akan menjadi mahjub, terhalang kerana adanya ayah. Begitu juga dengan yang bawah. Anak kepada anak, ibnu ibn atau bintu ibn, anak lelaki daripada anak lelaki, cucu si mati. Cucu si mati mahjub, terhalang dengan sebab adanya anak si mati. Yang mana paling dekat, dia akan menghalang yang paling jauh. B, golongan bawah seperti anak dan cucu. C, golongan tengah seperti saudara dan anak saudara. Hawashi. Hawashi ini maknanya bahagian adik-beradik. Kita ada adik-beradik seibu sebapa. Kita ada adik-beradik sebapa, sama bapa lain mak. Kita ada adik-beradik seibu, sama ibu lain ayah. Ini sahaja kategori saudara yang termasuk dalam ahli waris. Yang lain tak ada. Saudara tiri, adik-beradik tiri. Kadang-kadang orang salah faham istilah saudara adik-beradik tiri. Adik-beradik tiri ni maknanya apa? Tak ada hubungan pertalian darah dengan kita. Kita daripada ibu kita, dia daripada ayah dia. Ayah dia dengan ibu kita berkahwin, maka dia adik-beradik tiri kita. Kalau berkahwin, mak kita dapat anak, adik kita dengan adik-beradik tiri kita jadi saudara sebapa. Kita dengan dia bukan saudara sebapa, tetapi adik-beradik tiri. Tetapi pemahaman kita bila kata adik-beradik tiri, oh sebapa seibu pun panggil juga adik-beradik tiri. Tak, itu saudara. Mahram kita tak boleh kahwin. Boleh buka tudung bagi yang perempuan, auratnya seperti aurat yang orang yang mahram bagi dia. Yang dikatakan adik-beradik tiri ini tak ada pertalian langsung. Kita dengan mak, dia dengan ayah, ayah dia dengan mak kita berkahwin, kita dengan dia, adik-beradik tiri. Di golongan sisi seperti bapa saudara dan sepupu. Bapa saudara ini ada juga jenis-jenisnya. Ammu syaqiq,
bapa saudara seibu sebapa dengan bapa, bukan dengan ibu. Ibu ada bapa saudara, kita panggil bapa saudara, tetapi itu tak termasuk dalam ahli waris. Yang termasuk dalam ahli waris bapa saudara, adik beradik seibu sebapa dengan ayah si mati. Adik beradik sebapa dengan ayah si mati. Pak cik juga kita panggil pak cik. Dan anaknya juga anak daripada pak cik daripada ayah si mati. Ibnu ammu syaqiq, dalam bahasa Arab pendek je istilahnya. Tetapi kita nak terjemahkan anak lelaki daripada saudara lelaki seibu sebapa daripada bapa si mati. Maknanya bapa si mati ada abang atau adik lelaki, anaknya sepupu kita lah, sepupu. Tetapi istilah ibnu ammu syaqiq tadi hanya merujuk dia sahaja. Bila kita kata sepupu yang belah perempuan pun kita panggil sepupu. Kita panggil yang belah perempuan, adik-beradik mak kita, anaknya pun kita panggil sepupu. Tetapi yang sepupu ini tak termasuk dalam ahli waris. Yang termasuk hanya sebelah ayah si mati sahaja. Adik-beradik ayah si mati dan anaknya. Anak pula hanya daripada anak adik-beradik lelaki sahaja. Kalau adik-beradik perempuan, anaknya bukan ahli waris. Tetapi sudah jauh sangat. Jauh sangat. Kalaulah misal kata tiada saudara yang terdekat, tak ada anak, tak ada adik-beradik, barulah yang jauh-jauh ni dapat. Itu yang kadang-kadang dalam drama tiba-tiba durian runtuh, datang lawyer ke rumah mengatakan tuan adalah waris daripada datuk sekian. Rupa-rupanya sepupu jauh, tak ada waris lain. Itu cerita je lah dalam drama. Maknanya dia termasuk dalam ahli waris atas kapasiti sebagai golongan sisi seperti bapa saudara dan sepupu. Hubungan ini tidak akan terputus walaupun apa-apa yang berlaku seperti anak derhaka, bapa mengharamkan hartanya kepada anak, contoh bapanya bersumpah ataupun bapanya mengeluarkan kata-kata aku haramkan harta ini untuk kamu. Dia cakap dengan anaknya. Meninggal dunia ayahnya, tetap itu tak menghalang daripada anak tadi mewarisi harta pusaka ayahnya. Nanti kita akan masuk dalam perkara-perkara yang menghalang daripada mewarisi harta pusaka. Sekarang kita dalam bab sebab kenapa seseorang itu boleh mewarisi harta pusaka, perkahwinan, nasab dan sebagainya. Hubungan ini tidak akan terputus walaupun apa-apa yang berlaku seperti anak derhaka, bapa mengharamkan hartanya kepada anak, ibu bersumpah tidak mahu berjumpa dengan anak selama-lamanya, anak adik tidak mengaku abang dan sebagainya. Golongan-golongan ini akan diterangkan lebih lanjut dalam tajuk ahli-ahli waris yang berhak nanti. Manakala mereka yang tidak mempunyai hubungan keturunan hakiki seumpama ayah angkat, anak angkat, anak tiri, anak susuan, menantu dan mertua sebagainya tidak boleh mewarisi harta si mati. Ini tak termasuk dalam ahli waris. Nak bagi siap-siap masa hidup, sama ada hibah ataupun wasiatkan kepada mereka. Kadang-kadang kita ada anak angkat dan kita tak ada anak yang lain. Anak angkat ini kita dah anggap macam anak kita sendiri. Kita bagi susu dengan saudara perempuan kita, jadi mahram dengan kita dah. Tetapi bila berlaku kematian, anak ini tadi tak boleh mewarisi harta kita. Jadi kalau nak bagi masa hidup siap-siap, hibahkan ataupun wasiatkan, kerana mereka ini bukan ahli waris, layak menerima wasiat. Yang lepas kita dah bincangkan berkaitan tentang wasiat, tak boleh beri kepada ahli waris. Mereka ini bukan ahli waris, tetapi dekat dengan kita semasa kita hidup. Kita nak bagi, boleh untuk dalam bentuk wasiat ataupun hibah. Hukum syarak menetapkan hubungan nasab berdasarkan salah satu daripada berikut. Yang pertama dengan sebab penyaksian. Penyaksian oleh dua orang lelaki yang memenuhi syarat-syarat penyaksian nikah. Sama juga syarat-syarat bagi orang yang nak menjadi saksi perkahwinan. Kena ada penyaksian. Tapi sekarang ini dah mudah.
Kita kat Malaysia ni dah mudah ada surat beranak. Ada surat beranak, itulah antara bukti yang kuat menunjukkan dia anak kepada si fulan, dia bapa kepada si fulan. Yang kedua, al-istifadah, penerimaan orang ramai dalam bilangan yang ramai. Maksudnya walaupun bukan daripada saksi yang menepati saksi nikah. Saksi nikah ini cukup ketat. Orang yang fasik tak boleh menjadi saksi nikah. Jadi nak cari yang betul-betul menepati syarat saksi nikah ini, contohlah tak ada, tak jumpa. Semuanya fasik contoh, na'udzubillah. Tetapi ramai yang mengakui, itu namanya al-istifadah. Ya betul dia ni anak kepada si mati. Dia betul anak kepada si mati. Semua orang, majoriti mengaku dia anak si mati. Maka ianya juga termasuk dalam bukti bahawasanya ada pertalian saudara anak daripada si mati. Dan yang ketiga, dakwaan. Dakwaan seseorang bahawa dia atau seseorang yang lain adalah waris si mati. Dakwaan ini tidak diterima melainkan wujud bukti kukuh yang menyokong. Itulah tadi antaranya adalah surat beranak. Surat beranak kita, nama ayahnya ada, nama ibunya ada. Jadi itu antara bukti yang kukuh untuk menyokong bahawasanya kita mendakwa kita waris daripada si mati. Dan yang ketiga, sebab mewarisi harta pusaka adalah al-wala'u, iaitu wala'. Ialah pembebasan hamba, iaitu tuan yang memerdekakan hambanya. Golongan mereka adalah hubungan keturunan hukmi. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-wala'u luhmatun kaluhmatin nasabi la yuba'u wa la yuhabu. Riwayat daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, katanya, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula wala' itu yakni kerabat seperti kerabat nasab, tidak boleh dijual dan tidak boleh dihibahkan. Pembahagian harta pusaka hanya berlaku pada pihak bekas tuan sahaja. Bila kata dengan sebab wala', yang dapat bukan hamba tetapi bekas tuannya. Contoh, sekarang kita dah tak ada istilah hamba. Kalau dulu ada hamba, seseorang tuan kepada hamba, dia merdekakan hambanya. Aku dah bebaskan, boleh hidup dengan sendiri, boleh berkahwin, boleh ada anak, boleh ada isteri, macam orang bebas. Kemudian dia bekerja, ada harta, belum sempat berkahwin, belum sempat ada anak, saudara mara memang tak ada, sebatang kara, meninggal dunia. Maka hartanya tadi, bekas tuannya termasuk dalam ahli waris, dengan sebab wala' tadi. Bukan kepada hamba tetapi kepada bekas tuan hamba. Kalau bekas tuan hamba mati, yang hamba ni tak dapat. Dikatakan wala' tadi hanya kepada bekas tuan hambanya sahaja, bukan kepada hambanya. Di antara dalilnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal wala'a liman a'taqa. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya hak wala' itu hanya bagi orang yang telah memerdekakan hamba. Pewarisan bekas tuan adalah pewarisan secara asabah sababiyah. Jika bekas hamba itu hanya mempunyai ahli waris fardu sahaja, tiada ahli asabah nasabiyah, serta terdapat baki daripada harta pusaka, maka bekas tuan akan memperolehi baki tersebut. Jika bekas hamba tiada ahli waris langsung, maka bekas tuan akan mengambil kesemua hartanya. Faham maksud asabah? Asabah iaitu ahli waris yang mendapat asabah. Bekas tuan dia mendapat asabah sababiyah. Nanti kita akan masuk jenis-jenis asabah. Asabah binafsi, asabah bighairi, yang dia termasuk dalam asabah bisababiyah, dengan sebab dia bekas tuan daripada hamba ini tadi. Konsep asabah, dia hanya dapat selepas yang fardu dapat. Contoh, seseorang meninggal dunia, ada isteri dan ada anak-anak lelaki dan perempuan.
Isteri dia dapat ashabul furud. Maksudnya dia bukan asabah. Dia dua saja, ashabul furud ataupun asabah. Ashabul furud maknanya waris yang Allah dah tetapkan dalam Al-Quran. Seperti contoh, bapa 1/6, ibu 1/3, 1/6, suami 1/2, 1/4, isteri 1/4, 1/8. Yang ini dinamakan sebagai ashabul furud. Dalam kaedah pengiraan, kita kena dahulukan yang ashabul furud terlebih dahulu. Walaupun bab pengiraan jauh lagi, tapi nak bagi faham. Pembahagian faraid, step pertama, kita kena tentukan ashabul furud terlebih dahulu. Suami berapa, isteri berapa, ayah berapa, ibu berapa. Ada baki. Baki itu asabah. Barulah kepada waris yang berhak menerima asabah. Salah satunya adalah bekas tuan ni tadi. Dia asabah bisababiyah. Kalau misal kata tak ada waris langsung, maka dia mewarisi semua harta si mati. Kalau misal kata si mati ada isterinya, ada anak perempuan tak boleh menerima asabah, melainkan dia bersama ma'a ghairi dengan adik-beradik lelaki. Kita ada anak, seorang lelaki, seorang perempuan, maka yang perempuan dapat asabah dengan sebab adanya anak lelaki. Kalau hanya ada anak perempuan, dia tak dapat asabah. Dia dapat ashabul furud. Berapa anak perempuan? Kalau seorang, 1/2. Kalau 2 orang atau lebih, 2/3. Maka bakinya akan dapat kepada siapa? Saudara si mati yang terdekat, saudara lelaki. Anak lelaki tak ada. Kalau ada, anak perempuan tak dapat 1/2 tadi, dia akan dapat asabah dengan nisbah lelaki 2 bahagian, perempuan 2 bahagian. Jauh sangat dah. Tapi nak bagi nampak, asabah ini dapatnya selepas daripada yang ashabul furud dapat. Ada baki, adalah untuk yang menerima asabah. Ada kes tak ada baki, maka lokonglah dia. Dia cuma dapat jika ada baki. Kalau tak ada baki, maka tak dapat dia. Ada kes ni, nanti kita akan masuk. Yang keempat, Islam. Islam yang dimaksudkan ialah baitul mal. Tak semua negara. Kalau baca dalam kitab-kitab fiqh yang Arab, 3 sahaja sebab pewarisan. Dengan sebab perkahwinan, dengan sebab nasab, dan juga dengan sebab walak, bekas tuan hamba. Tetapi kita di Malaysia, saya suka kitab ini sebab penulisnya faham dan mengikut wakil semasa, keadaan semasa kita di Malaysia. Bila kita di Malaysia, khususnya di Selangor, kita ada baitul mal. Maka baitul mal juga termasuk dalam pihak yang boleh mewarisi harta si mati jika tiada waris. Orang ini seorang tunggal, tak ada langsung saudara, adik-beradik tak ada, isteri tak ada, ayah dah tak ada, ibu dah tak ada, atuk apatah lagi, anak pun tak ada. Maka bila meninggal dunia, hartanya pergi kepada siapa? Baitul mal. Sebab tu dalam kitab ini dimasukkan 4, iaitu yang keempat Islam, iaitu yang dimaksudkan ialah baitul mal, iaitu dibelanjakan harta pusaka untuk kepentingan umat Islam. Di antara dalilnya sabda Nabi SAW, man taraka kallan fa ilayya wa man taraka malan faliwarasatihi wa ana warithun man la waritha lahu aqilu lahu wa arithuhu. Sesiapa yang mati meninggalkan keluarga, akulah yang akan mewakilinya, iaitu Nabi SAW. Dia tak ada keluarga. Sesiapa yang mati meninggalkan harta, ia adalah hak pewarisnya. Aku adalah pewaris bagi sesiapa yang tiada pewaris. Aku yang akan membayar diatnya dan aku yang mewarisi hartanya. Baginda Nabi SAW tidak pernah mewarisi harta pusaka umat Islam. Namun baginda membelanjakan harta tersebut untuk kepentingan agama dan umat Islam itu sendiri. Walaupun dalam hadis ini mengatakan aku yang akan mewarisi harta, tetapi harta yang Nabi dapat daripada si mati yang tak ada keturunan bukan untuk digunakan bagi kepentingan Nabi, tetapi untuk kepentingan umat, kepentingan Islam pada ketika itu. Namun baginda membelanjakan harta tersebut untuk kepentingan agama dan umat Islam itu sendiri.
Para ulama telah menamakan pusat pengumpulan dan pengurusan harta umat Islam sebagai Baitul Mal. Baitul Mal akan mewarisi harta secara asabah, sama juga keadaan yang walak tadi. Apabila tiada waris daripada 3 sebab sebelum ini, atau terdapat lebihan daripada harta pusaka setelah ahli waris fardu mengambil bahagian masing-masing. Ashabul furud maknanya apa? Pemilik yang fardu, tetapi dalam kitab ini diberi nama waris fardu. Maknanya yang dah ditetapkan 1/2, 1/4 dan sebagainya. Pemberian kepada Baitul Mal didahulukan daripada pemberian secara rad. Nanti kita akan masuk dalam bab rad, aul. Pengembalian baki kepada ahli waris fardu dan pemberian kepada zawil arham, iaitu ahli waris yang tidak berhak. Zawil arham berbeza dengan ahli waris. Ahli waris jelas 15 lelaki, 10 perempuan. Zawil arham ini selain daripada itu. Seperti contoh cucu perempuan daripada anak perempuan, cucu lelaki daripada anak perempuan. Seperti contoh lagi menantu. Seperti contoh lagi bapa kepada ibu, atuk. Tetapi atuk sebelah ibu tak termasuk dalam ashabul furud. Tetapi zawil arham. Nanti kita akan masuk dalam bab khusus tentang zawil arham. Para ulama mutaakhirin, iaitu ulama terkemudian, telah menetapkan syarat bahawa Baitul Mal yang diurus tadbir dengan baik sahaja layak untuk mewarisi harta pusaka. Sebab tu tak semua negara ada Baitul Mal, walaupun negara itu negara Islam. Lihat pada keadaan Baitul Mal yang ditadbir. Adakah dengan cara yang baik bersistem, barulah dia boleh untuk mewarisi. Kita di Selangor ini, Lembaga Zakat Selangor antara negeri yang paling ke depan berkaitan tentang pungutan zakat. Itu pun kadang-kadang masih lagi di kalangan kita ada yang ragu-ragu, was-was. Tuan-tuan kalau lihat dalam website Lembaga Zakat Selangor, mereka tak ada selindung-selindung. Bab audit boleh lihat satu persatu berapa sen, 1 sen ke mana, kita boleh tahu. Mereka tak ada selindung-selindung. Itu pun kadang-kadang kita rasa macam was-was lagi. Kalau misalnya kata ada kepincangan, laporkan kepada pihak yang berautoriti, biar mereka yang mengambil tindakan. Tapi persepsi-persepsi ini kadang-kadang datangnya daripada musuh-musuh Islam untuk memburukkan institusi agama, institusi jabatan agama, supaya nampak mereka ini, ini bukan betul sangat. Kadang masuk poket apa semua. Persepsi semata-mata. Setiap kutipan dan setiap belanja, maknanya agihan kepada penerima-penerima asnaf, detail, tak kurang 1 sen, tak lebih 1 sen. Tuan-tuan boleh lihat, semua orang boleh lihat. Dan kita kena faham, penerima asnaf ini bukan hanya fakir miskin. Banyak sekarang ini dah banyak jenis-jenis zakat. Ada zakat makanan bulanan, ada zakat duit bantuan, ada zakat kenderaan untuk berniaga, diberikan lori, ada zakat rumah sewa, ada zakat mengaji agama, belajar dalam negara, luar negara. Saya, adik-beradik saya 6 orang belajar Mesir Azhar. Dan boleh dikatakan majoriti kami dibiayai oleh Lembaga Zakat Selangor. Setahun waktu kami pergi mula-mula, waktu saya pergi 5,000 setahun. Waktu itu duit sana masih lagi rendah. Jadi cukup untuk belanja, kuliahnya, makan minumnya. Kalau misalnya kata duduk rumah sewa tu kena top up sikit lah. Cukup dibiayai sepenuhnya oleh Lembaga Zakat Selangor. Saya, abang-abang, adik-adik. Jadi kita nampak benda ni macam, kalaulah bisa kata ada berlaku kepincangan, laporkan, guna saluran yang sepatutnya. Tetapi jangan sampai kita menimbulkan persepsi yang tidak baik sehingga boleh menjatuhkan fitnah kepada agensi institusi. Kadang-kadang yang datang ni daripada awal-awalnya daripada musuh Islam. Tetapi kita ini yang kurang peka, kurang menilai yang mana kaca, yang mana permata, tak tapis dulu benda-benda yang diviralkan, terus share dekat grup-grup keluarga. Kata zakat ini sekian-sekian lah, yang ni tak pernah dapat zakat lah. Bila-bila dikaji-kaji balik, rupanya dah pernah dapat. Banyak kes yang berlaku, viral video sana, video sini, kata ini tak pernah dapat zakat. Bila semak-semak balik,
Bukan setakat satu jenis zakat, 2-3 jenis zakat dia dah dapat. Dah kenyang dah. Tetapi kadang-kadang kita persepsi ini minta dijauhkan supaya dapat mengukuhkan lagi institusi agama. Bila kuat jabatan dan institusi ini, insya-Allah kuatlah kita punya agama termasuk dalam pentadbiran agama. Ini pun satu hal juga isu tauliah. Ada pening. Saya tak nak ulaslah. Para ulama mutakhirin telah menetapkan bahawa syarat Baitul Mal yang diurus tadbir dengan baik sahaja layak untuk mewarisi harta pusaka. Jika tidak, baki harta pusaka akan dikembalikan kepada ahli waris fardu raq. Sekiranya tiada ahli waris fardu, ia akan diserahkan kepada zawil arham. Syarat-syarat pusaka insya-Allah kita akan masuk pada perjumpaan akan datang. Ada soalan? Ya. Acong mempunyai anak, lalu dia masuk Islam lah, anak dia. Jadi sebelum dia masuk Islam, Acong dah bagi-bagikan harta dia lah, kebun ke apalah kan. Jadi bila dia masuk Islam, dia mati, hartanya macam mana? Dia mati dalam keadaan Islam. Hanya waris yang Islam sahaja boleh menerima hartanya. Nanti kita akan masuk dalam syarat-syarat pusaka. Nanti kita akan masuk dalam satu bab halangan. Halangan seseorang itu mewarisi harta pusaka salah satunya adalah kerana berbeza agama. Berbeza agama ataupun murtad. Kalau ada bagi-bagi masa hidup, itu sah, itu hibah. Tapi dalam isu faraid, dia tak boleh mewarisi. Anak atau pewaris yang tidak Islam tidak boleh mewarisi. Begitu juga sebaliknya, kita Islam, kita mu'allaf, ayah kita belum lagi masuk Islam, ayah kita meninggal dunia, kita pun tak boleh mewarisi harta ayah kita. Bukan hanya kita yang mendapat, kita yang memberi, tetapi kita yang dapat daripada yang bukan Islam pun tak boleh. Tidak boleh mewarisi harta yang berbeza agama. Jelas hadis Nabi SAW tak boleh. Jadi kita akan masuk lebih terperinci. Jadi misal katalah dia nak bagi masa hidup, tak ada masalah kerana itu tak berkait dengan faraid. Tetapi faraid ini berkait bila dah mati. Seseorang itu mati barulah terkait dengan faraid. Masa hidup dia nak bagi dekat siapa, berapa jumlah, itu hak dia sah. Itu dinamakan hibah. Dan kalau wasiat pun ada syarat-syarat. Kalau nak bagi kepada yang bukan Islam, boleh ada syarat. Dengan syarat bila mana kalau kita berikan kepada orang tersebut yang bukan Islam, boleh melembutkan hati dia untuk menerima Islam, baru boleh. Bukan kita boleh terus nak bagi dekat kawan karib dengan hanya kerana persahabatan, tak boleh wasiat. Apatah lagi faraid, hanya kepada yang waris berhak sahaja, termasuk yang sama agama Islam. Wallahu a'lam. Mana kes dia tadi yang dia ada harta di Baitul Mal kan? Itu dia akan lihat pada, dia akan pergi kepada sivil, dia akan pergi dekat unit pusaka kecil untuk menguruskan harta dia. Dia takkan patah balik pada Acong tu lah. Betul. Kita ada dua, satu dekat unit pusaka kecil, satu lagi dekat mahkamah syariah. Kalau kita yang sebagai Islam, biasanya kita akan terujuk kepada mahkamah syariah melalui faraid. Sebab tu akan keluar sijil faraid di kalangan ahli waris, yang ini dapat berapa, ini dapat berapa. Mahkamah syariah yang akan tentukan berdasarkan hukum faraid. Atau kita diberi pilihan bagi yang Muslim untuk mengambil kaedah seperti mana orang yang bukan Islam, dia ada kaedah perkiraan dia. Tetapi kita sebagai orang Islam, bila kita dah tahu membahagikan harta pusaka menurut faraid adalah wajib faridatan minallah. Bukan pilihan kedua, bukan pilihan ketiga, bukan bidah terpaksa bergaduh baru nak kembali kepada faraid. Tak, pilihan pertama. Kalau misal kata kita nak juga pilih dari segi undang-undang, diberi pilihan. Kita nak ikut faraid ataupun ikut undang-undang kecil. Tetapi sebagai seorang Muslim yang dah faham, yang dah tahu, kalau kita ambil yang itu, kita tahu apa hukumnya. Wallahu a'lam. Ada soalan lagi?
Kalau tak ada, saya rasa cukup sekadar itu. Yang baik itu datang daripada Allah, dan kurang lemah itu datang daripada kelemahan diri saya. Saya mohon maaf, mohon ampun. Andai terkasar bahasa, tegur hati tuan-tuan dan juga puan-puan, kita tanggung dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la yashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.